Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini topik yang saya akan kongsi secara ringkasnya adalah berkenaan dengan orang minyak. Orang minyak ini merupakan satu mitos ataupun cerita legenda yang kita selalu dengar dalam kalangan masyarakat Melayu. Ada juga kisah-kisah benar yang kita dengar tentang orang minyak ini. Asal usul orang minyak ini merupakan seseorang yang menuntut ilmu hitam yang bagi tujuan tertentu. Selalunya ilmu orang minyak ini digunakan oleh orang lelaki. Tujuan dia untuk merompak ataupun memperkosa wanita terutamanya. Jadi wanita-wanita yang dia perkosa tu merupakan seorang yang perawan, yang masih dara lagi. Cara nak jadi orang minyak ni, dia perlu menuntut ilmu hitam terutamanya. Dia ada kaedah-kaedah bagaimana nak menuntut ilmu ini. Jadi dalam hendak menyempurnakan ilmu dia tu, di samping tu dia kena memperkosa perempuan. Ada orang kata dalam 41 wanita, ada yang kata 77 dan ada yang mengatakan 99 wanita. Jadi di sepanjang dia mempunyai ilmu tersebut, kulitnya akan sentiasa menjadi warna hitam seperti minyak yang melekit. Ada orang kata orang minyak ni tersalah menuntut ilmu. Jadi disebabkan itu dia disumpah menjadi orang minyak. Dan ada juga yang mengatakan dan apabila dia disumpah menjadi orang minyak, dia perlu memperkosa perempuan dalam jumlah-jumlah tertentu supaya dia dapat kembali kepada keadaan asal dia. Ada satu lagi yang mengatakan dia menuntut ilmu ni atas arahan-arahan jin dan syaitan yang dia telah membuat perjanjian. Dan syaitan ini memberikan syarat-syarat tertentu supaya ilmu dia lengkap. Ilmu kebatinan dan ilmu fizikal dia power. Satu lagi, dengan ilmu ni dia boleh jadi kaya raya. Kelebihan orang minyak ni, dia boleh menyelinap masuk ke dalam rumah orang dengan keadaan tubuh dia yang berupa minyak yang melekit. Jadi dengan keadaan rupa dia macam tu, dia boleh menyelinap masuk. Dan selalunya dan kebiasaannya, perbuatan dia ni dia buat di waktu malam. Dia boleh menghilang dan dia boleh memukau seseorang yang berada di rumah itu supaya tidur ataupun tidak boleh bergerak. Di samping tu dia macam boleh melekat di dinding-dinding, di siling-siling. Kemampuan orang minyak ni dia boleh meloloskan diri dengan begitu cepat, bergantung kepada kekuatan ilmu dia. Kalau dia dah banyak merogol, dia dah banyak melakukan rompakan dan dia dah ada penuhi sebahagian syarat-syaratnya, ilmu dia akan semakin meningkat dan dia akan mendapat kelebihan lebih kuat lagi. Itu kelebihan yang diberi oleh syaitan tersebut. Dan di sepanjang kerja-kerja jahat yang dibuat tu, dia dilindungi oleh jin dan syaitan supaya kerja dia berjalan dengan lancar dan selamat. Ada setengah orang minyak tu ilmu dia tak menjadi di saat dia dah berada di dalam rumah. Ada juga yang mengatakan orang minyak ni akan meninggalkan tanda pada perempuan yang dia telah rogol. Tanda dia buat pangkah pada bahagian muka perempuan tersebut. Dan ada lagi yang mengatakan dia akan meninggalkan najis dia di depan pintu rumah orang yang dia telah rompak ataupun melakukan kerja jahat dia. Semestinya orang yang mengamalkan ilmu hitam orang minyak ini, dia mempunyai ilmu persilatan yang tinggi. Dia perlukan pergerakan-pergerakan yang pantas dan bila dia bertemu dengan orang-orang yang tertentu, dia mampu menjatuhkan orang tersebut. Disebabkan itu orang yang hendak melawan dia, dia perlu orang yang setara dengan dia ataupun lebih daripada dia untuk melawan dia. Ada saya dengar cara nak menakutkan ataupun nak mengalahkan orang minyak ni, contoh di rumah tu ada anak dara, di sekeliling katil tu dia letakkan kelopak jantung pisang dan daun keladi bira. Ada juga yang mengatakan apabila orang minyak tu datang ke rumah, kita serkup dia dengan kain batik untuk melemahkan dia dan gigit ibu jari kaki dia. Kalau beranilah. Tujuan dia untuk menghapuskan dia. Satu lagi, orang minyak ni dia tidak boleh terkena hujan. Semestilah orang minyak ni takkan keluar pada waktu hujan. Dia akan keluar pada waktu bulan mengambang, keadaan yang berawan mendung di malam hari. Jadi dia mudah untuk dia membuat tugasan dia tu, buat kerja jahat dia tu. Di kampung saya dulu pun ada juga gangguan orang minyak ni. Saya tak tahulah kesahihan berita tu, tapi kalau ikutkan dah 2 kali. Masa tu saya masih lagi bersekolah, jadi saya pernah dengar lah. Dan yang terbaru ni pun mungkin dalam 5 tahun yang lepas. Pada masa tu sampaikan orang di kampung tersebut terpaksa melakukan rondaan sebab ada kes orang minyak pecah masuk rumah. Ada cuba nak merogol anak dara tuan rumah dan ada yang siap dah lempang ataupun tampar bapak kepada anak dara tu. Saya dah pernah pergi rumah-rumah orang yang pernah terkena gangguan orang minyak ni. Mereka akan meletakkan satu buluh runcing yang kecil di hadapan pintu masuk.
Tujuan dia untuk menakutkan orang minyak. Sebenarnya kaedah kalau meletak-letak di pintu-pintu masuk ni tidak memadai, dan sebenarnya ia mendatangkan khurafat dan syirik lah, sebab kita terlalu mempercayai benda tu boleh membantu kita. Sebenarnya buluh tu kita kena guna sendiri dan kita cucuk pada ibu jari kaki dia. Itu salah satu kelemahan dia lah. Pernah juga ada kes-kes cerita-cerita dahulu yang mana orang kampung berjaya menangkap orang minyak. Jadi kalau nak kata zaman sekarang ni susah kita nak dengar tentang orang minyak. Ilmu ni merupakan ilmu hitam yang bertujuan dan berniat jahat semata-mata untuk kepentingan individu, melengkapkan ilmu dia untuk kepuasan diri dia. Tapi di akhirnya ia akan memudaratkan diri. Jadinya kita berbalik kepada Islam. Cara kita nak menjatuhkan ilmu hitam seperti ini, kita kena banyak beramal. Kita jangan bergantung sangat dengan benda-benda yang boleh mendatangkan khurafat. Kita banyakkan membaca Al-Quran. Kita niat dalam hati kita supaya dengan kita mengamalkan membaca Al-Quran di dalam rumah, kita dilindungi oleh segala gangguan sihir, gangguan daripada jin, syaitan, perompak. Dan yang penting, sebelum tidur baca 3 qul. Qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 qul. Baca doa ni sebelum tidur, niat supaya pagar diri kita, pagar rumah kita, kalau ada apa-apa berlaku, kita senang terjaga sebab roh kita tak pergi jauh. InsyaAllah itu saja perkongsian daripada saya secara ringkasnya tentang orang minyak. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Jumpa lagi.